Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi Waalaikumsalam warahmatullahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mang selaku pengerusi majlis pada malam ini. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan beliau. Bunyi-bunyi tak ada air pula tempat dia ujian pula. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan segala urusan beliau dan orang-orang yang diuji dengan tidak ada air. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Anjurang Dung Buluh Gading. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa tanqadil qudwatu bisalamil imam. Wa tanqadil qudwatu bisalamil imam. Maksudnya, kita sebenarnya kalau kita tengok sebelum daripada ni, kita sekarang ni kita dalam perbincangan berkenaan dengan perkara-perkara yang sunat kita lakukan. Lepas tu kata dia lagu mana? Kata dia, watang qadil qudwatu bisalamil imam. Dan selesai al-qudwah mengikut imam. Kita makmum, bila kita ikut imam, bila kau dikirakan selesai kita mengikut imam, maksudnya putus dah kita dengan imam, bila? Tu maksudnya, bisalamil imam. Selesai mengikut imam dengan salam imam. Yang dimaksud dengan salam di sini adalah salam yang pertama. Kerana apabila imam memberi salam yang pertama, maka imam telah terkeluar ataupun imam telah keluar daripada sembahyang. Jadi apabila imam keluar daripada sembahyang kerana salam yang pertama yang wajib, manakala sembahyang yang kedua salam yang kedua adalah sunat. Jadi apabila imam keluar daripada sembahyang sedangkan makmum dalam sembahyang, maka ketika itu telah terputus ikut makmum kepada imam. Putus dah hubungan makmum dengan imam. Nampak kan? Jadi kita orang yang sembahyang boleh tak ikut orang yang tak sembahyang? Tak boleh. Sebab itulah kata ulama, apabila imam memberi salam yang pertama, maka dikira putus hubungan di antara imam dengan makmum. Sama ada makmum tu makmum muwafiq ataupun makmum masbuk. Maksudnya, sama ada makmum saat ini itu adalah makmum yang sempat dengan imam daripada rakaat yang pertama, ataupun makmum yang tidak sempat dengan imam daripada rakaat yang pertama. Cuma kita kena faham, apabila tu imam bagi salam yang pertama, maka putus qudwah. Makmum tidak lagi terikat dengan imam. Apabila makmum tidak terikat dengan imam, maka falil ma'mumi an yashtaghila bidu'ain wa nahwi thumma yusallim. Falil ma'mum, maka harus bagi makmum. Dia lam di dalam kitab fiqh banyak sekali digunakan dengan makna jawaz, lam lil jawaz. Begitu juga ala banyak sekali diguna dalam kitab fiqh, ala lil wujub. Tapi bukan semua. Kita cover banyak sekali digunakan lam dengan makna harus, ala dengan makna wajib. Okey, boleh faham? Falil ma'mum ay fayajuzu lil ma'mum. Itu maksudnya, maka harus bagi makmum. Maksud benda harus, boleh. Boleh makmum ay yashtaghila bidu'ain wa nahwi. Bahawa istighal ia apa dia? Istighal, apa makna istighal?
menyibukkan diri. Maksudnya menyibukkan diri, mengisikan masa tersebut. Itu makna istighal, mengisikan makna tersebut bidu'ain, mengisikan tempat tersebut, waktu tersebut. Bidu'ain dengan doa, wa nahwihi dan seumpamanya doa. Thumma yusallim, kemudian memberi salamlah ia makmum. Maksudnya, adakah wajib makmum memberi salam setelah daripada salam imam selalu ataupun tidak wajib? Jawapannya adalah tidak wajib. Apabila tu imam bagi salam, adakah wajib makmum bagi salam lalu? Tidak wajib. Kenapa kau tidak wajib? Kerana apabila imam bagi salam yang pertama, maka putus hubungan di antara sembahyang makmum dengan sembahyang imam. Maksudnya, putus qudwah. Qudwah ni maksudnya hubungan lah. Makmum tidak lagi mengikut imam. Sebab imam keluar daripada sembahyang dah. Maka ketika tu boleh makmum istighal. Maksudnya menyibukkan dirinya, mengisikan tempat tersebut dengan doa dan seumpamanya doa. Kan di antara tempat yang disunatkan kita berdoa adalah setelah daripada selawat dan sebelum daripada salam. Itu di antara tempat yang sunat kita doa. Dan di sana ada doa ma'thur. Antaranya Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Antaranya lagi Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ada riwayat kabira. Okey. Sebaik-baik kita gabung dua riwayat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik. Baik. Maka boleh makmum baca doa tersebut di antara sebelum daripada bagi salam, setelah daripada tu imam bagi salam. Okey, jelas tak? Nampak tak? Boleh, tak ada masalah. Baik. Kemudian barulah makmum bagi salam. Okey, nampak harus. Apabila kata harus, jadi bermakna harus makmum bagi salam selalu dengan imam dan harus makmum melambatkan salam. Tapi kena ingat, ni makmum ni adalah makmum yang muwafiq. Maksud makmum muwafiq ni, muwafiq maksudnya orang yang sempat daripada dengan imam bermula daripada rakaat yang pertama. Itu maksud dia. Maksud muwafiq di sini bukan muwafiq yang kita bincang dalam muwafiq dalam masbuk dalam bab yang khusus tu, bukan. Bukan maksud muwafiq tu. Maksud muwafiq ni makmum yang sempat rakaat yang pertama bersama dengan imam. Sama ada dia saat ni tu dah baca Fatihah ataupun tidak, yang penting dah rakaat yang pertama. Kita maksud dia. Tapi kalau makmum masbuk, boleh tak gini? Tak boleh. Makmum masbuk kena tambah rakaat lah. Okey. Keadaan makmum masbuk selepas daripada imam memberi salam, dia dua. Kalulah tasyahud akhir imam adalah tempat tasyahud bagi makmum masbuk. Tempat tasyahud bagi makmum masbuk. Maka kalau tu imam bagi salam, dia tidak bangun selalu untuk menambah rakaat, tak ada masalah. Sebab benda? Sebab itu adalah tempat duduk dia. Okay, dia faham tempat benda? Tempat duduk dia. Contoh, tu imam 4 rakaat, makmum baru 2 rakaat. Jadi tu imam tasyahud akhir, makmum ikut tu imam. Oleh kerana imam baca tasyahud akhir, makmum ikut lah. Wajib makmum ikut. Jelas kan? Tiba-tiba, okey. Tapi dalam masa yang sama, tempat tasyahud akhir, yang makmum duduk bersama dengan imam adalah tempat tasyahud awal bagi makmum. Sebab makmum 2 rakaat dah. Jadi lepas daripada tu imam bagi salam, adakah wajib dia naik segera? Tidak. Maksudnya kalau dia tidak segera naik, dia duduk dalam 2-3 minit sebelum daripada dia bangun tu imam bagi salam lama dah, maka sembahyang dia masih lagi dikirakan sah. Namun perbuatan dia adalah makruh. Sebab makruh memanjangkan duduk pada sujud, duduk antara tasyahud yang pertama lebih daripada qadar yang diperlukan. Sengaja memanjangkan saja-saja, hukum dia adalah makruh. Okey, jelas kan? Okey, itu satu. Namun kalulah tempat tasyahud akhir itu bukan tempat duduk bagi makmum. Cuma makmum duduk kerana mengikut imam. Semata-mata tu je. Kalau tadi kerana mengikut imam dan dalam masa yang sama adalah tempat duduk makmum. Ia ada yang kedua, kerana mengikut imam dan dalam masa yang sama bukan tempat duduk bagi makmum. Nampak? Maka ketika tu, kata ulama, wajib makmum kena bangun segera setelah daripada salam imam.
kerana makmum duduk ketika itu adalah kerana mengikut imam. Ketika imam bagi salam, terputus dah qudwah, maka wajib ke makmum kena terus bangun. Tidak boleh dia duduk. Kalau dia duduk juga, selepas daripada tu imam bagi salam, masih lagi tunggu, maka batal sembahyang makmum kerana makmum telah menambah rukuk. Okay, boleh faham? Okey, boleh faham? Jelas tak? Tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama dengan sengaja. Sedar dah imam bagi salam. Tidak sedar tu imam bagi salam. Atau masalah lain. Yang keduanya dia tahu hukum haram. Cuma masalah tahu hukum haram adalah ataupun kalau dia tidak tahu hukum haram ataupun dia jahil, maka dimaafkan. Tapi jahil yang dimaafkan adalah jahil yang dua. Yang pertamanya jauh daripada para alim ulama. Yang keduanya adalah baru masuk Islam. Cuma di sana ada pandangan sebahagian daripada ulama menyebut bahawasanya walaupun hidup bersama dengan ulama, tetapi kalau masalah ni adalah masalah ghawamir dipanggil. Masalah yang rumi. Perkara yang rumi. So kata orang awam, yang belajar dah. Ustaz-ustaz belajar pun tak faham, terlepas juga masalah ni, maka juga termasuk dalam perkara yang dimaafkan. Tapi jelas sembahyang dia ada kecacatan. Cuma dimaafkan dengan maksud tidak batal sembahyang. Tapi sembahyang dia tetap penuh dengan kecacatan. Okey. Boleh faham? Setengahnya katanya walawi qatasara imamuhu ala taslimatin sallama thintain. Okey, kita sekarang ni kita ikut imam. Jadi apabila ikut imam, kalau tu imam tengok tu imam buat satu salam. Adakah kita kena buat satu salam saja ataupun boleh kita buat dua salam? Okey, boleh faham. Kata ulama, Imam Nawawi kata lagu mana? Baik. Apabila imam buat satu salam, maka tetap makmum sunat buat salam yang kedua. Kerana dengan salam yang pertama imam terputus dah qudwah. Imam yang meninggal salam yang kedua adalah imam yang meninggalkan perkara yang dilakukan oleh imam setelah daripada terputus qudwah di antara imam dan makmum. Okey, boleh faham? Maka tetap makmum sunat memberi dua salam. Okey, boleh faham kan? Okey, itu yang pertama. Dia berbeza dengan masalah tu imam tinggal tasyahud awal. Tasyahud awal hukum dia sunat. Hukum dia sunat. Tiba-tiba tu imam dah ingat tasyahud awal. Makmum belakang subhanallah. Makmum hak belajar, dia kata subhanallah, masa tu imam tengah bangun, tengah naik. Kalau makmum belajar. Makmum tak belajar, tu imam duk cacah pun bahang subhanallah lagi. Itu salah. Makmum tak belajar. Okey, boleh faham? Dia apabila tu imam berdiri betul dah, adakah tu imam boleh turun balik? Tak dah. Sebab apabila tu imam meninggal sunat, masuk dah kepada talabus dah kepada fardu, maka tidak boleh dia meninggal fardu untuk melakukan sunat yang ditinggalkan oleh imam. Faham? Jadi ketika tu imam tinggal tasyahud awal, maka diwajibkan kepada makmum tinggal tasyahud awal. Tidak boleh makmum duduk. Makmum boleh tegur tu imam ketika sebelum daripada tu imam sampai kepada hak qiyam. Apabila imam sampai kepada hak qiyam, maka makmum tegur ke tak tegur ke, tu imam sedar ke tak sedar ke, tu imam tak boleh dah turun semula. Turun semula batal sembahyang. Okey, jelas kan? Dan perkara ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW, yang mana pernah Rasul sembahyang, Rasul tinggal tasyahud awal. Okey, Rasul tinggal tasyahud awal. Maka apabila Rasul tinggal, sahabat duduk. Maka sahabat radhiyallahu taala anhum isyarat kepada Rasulullah bahawasanya Rasul tinggal tasyahud awal. Maka Rasul isyarat dengan tangan supaya sahabat pakat bangun. Maka daripada hadis inilah kata ulama, ketika imam meninggal tasyahud awal, maka wajib makmum kena tinggal tasyahud awal. Dan daripada hadis ini juga mazhab Imam Syafi'i mengatakan tasyahud awal adalah sunnah. Sebab kalau rukun tidak boleh tinggal sama sekali. Baik, jelas kan? Dia tidak sama dengan masalah tinggal tasyahud, tinggal salam yang kedua. Jadi kalau tu imam iqtisar oleh imamnya di atas satu salam. Walau iqtasara imamuhu ala taslimah. Sekiranya iqtisar. Mana? Hanya
membuat oleh imamnya satu salam sahaja. Ikhtisar asal makna meringkaskan oleh imamnya di atas satu salam. Sedangkan salam yang kedua hukum sunat. Tapi imam tinggal salam yang kedua. Tinggal kerana ada keuzuran dan mungkin tinggal kerana tidak ada keuzuran. Kadang-kadang tinggal sebab ada keuzuran. Macam contoh mana Mezi? Tinggal sebab ada keuzuran. Nah, contoh. Imam dia tinggal salam yang kedua kerana ada keuzuran. Ambil contoh Medi. Waktu imam sakit perut. Bukan nak ketuk, memang ketuk dah. Nak ketuk dah lagi. Sakit perut dah lagi bangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Kejap je kan. Paling dah ada syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Boleh tak? Boleh, tak masalah. Bukan pasal ketuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ketuk. Jadi apabila ketuk boleh tak dia nak bagi salam yang kedua? Tak boleh dah. Sebab tak ada wuduk dah. Okey, itu ada keuzuran. Kalau tak ada keuzuran, maka sengaja. Sengaja satu salam dah hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kering. Akak dah. Hello. Dah salam yang kedua. Bahang set dulu. Sebagai contoh. Ada tak gitu? Tak ada? Apa tak ada? Tak set depan mayang pun. Pau kata telefon kan dia telefon. Sibuk kan. Tak ada. Assalamualaikum. Tengah mayang pun tengok SM. Lepas tu, mayang. Baru salam lalu ambil SM lalu dah. Tak ada nak salam yang kedua. Okey. Makmum keling kat belakang. Baik. Tetap sunat. Makmum katanya sallama thintain. Memberi salam ia makmum akan dua salam. Okey, jelas kan? Nampak? Baik. Jadi apabila imam ikhtisar di atas satu salam, maka tetap sunat kepada makmum memberi salam dua salam. Sebab benda sunat makmum bagi dua salam? Kerana kita kemudah hadasan tadi kan. Dengan salam yang pertama terputus qudwah di antara imam dengan makmum. Okey, selagi bilakah disunatkan makmum memberi salam setelah daripada imam beri salam? Adakah setelah daripada salam yang pertama ataupun setelah daripada salam yang kedua? Maksudnya bilakah sunat makmum memberi salam setelah daripada salam imam? Lepas salam pertama ke salam kedua ni? Lepas daripada salam pertama. Terima assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru makmum terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Tidak ada. Ini salam kedua. Jadi disunatkan kepada makmum memberi salam setelah daripada dua salam imam, bukan selepas daripada satu salam imam. Ini pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam masalah ni ada khilaf. Ada khilaf manakah yang lebih afdal makmum bagi salam setelah daripada salam imam. Okey, boleh faham? Ada khilaf. Ada sebahagian yang mengatakan lebih afdal makmum memberi salam selepas daripada salam pertama imam. Pandangan yang kedua mengatakan lebih afdal memberi salam selepas daripada salam yang kedua imam. Okey, kita buat 4 masalah. Yang pertamanya adalah haram serta batal sembahyang sekiranya makmum memberi salam sebelum daripada imam tanpa berniat mufaraqah. Haram serta batal sembahyang sekiranya sengaja makmum memberi salam sebelum daripada salam imam tanpa berniat mufaraqah. Yang keduanya adalah makruh. Sah sembahyang tapi makruh kalau makmum memberi salam berserta dengan salam imam. Sama dengan rukun-rukun yang lain. Cuma berbeza dengan takbiratul ihram je. Takbiratul ihram dari sama makmum dengan imam. Okey, biar imam pergi dulu. Berapa dah? Yang ketiga, boleh makmum bagi salam selepas daripada salam yang pertama imam dan boleh makmum memberi salam setelah daripada salam yang kedua imam. Okey, berapa? 4 perkara. Dan mana lebih afdal di antara memberi salam selepas daripada salam pertama dengan salam kedua? Hal ini berlaku khilaf. Dalam mazhab Imam Syafi'i ada 2 pandangan. Yang pertamanya adalah pandangan Imam Al-Baghawi. Imam Al-Baghawi menyebut bahawasanya disunatkan makmum memulakan salam setelah daripada selesai imam daripada 2 salam. Manakala Imam Al-Mutawalli berpandangan bahawasanya disunatkan kepada makmum memberi salam setelah daripada salam yang pertama
imam. Tapi khilaf di antara Imam Baghawi dengan Imam Mutawalli dalam masalah ni adalah mana yang lebih afdal. Kedua-dua sepakat mengatakan kalaulah dia memberi salam setelah daripada salam yang pertama ataupun setelah daripada salam yang kedua, hukum dia adalah diharuskan. Bahkan kalau sama bagi salam dengan tu imam sekalipun, masih lagi tidak membatalkan sembahyang, cuma hukum dia adalah makruh. Okey, boleh faham Ini mengikut pandangan siapa? Pandangan mazhab Imam Syafi'i. Dan tidak benar sama sekali yang mengatakan salah. Ada orang yang mengatakan salah. Orang Patah Timur ni salah. Dia bagi salam setelah daripada kedua salam imam. Hak tu tak betul. Tu tak betul. Hak tu mengarut Hak tu tak betul. Tak ada pun ulama kata salah. Tak ada pun ulama kata salah. Ulama khilaf di antara benda afdal. Khilaf di antara afdal. Okey, itu kita kena faham Baik. Dan masalah ni sebenarnya Ana ada buat penulisan. Sebelum daripada ni Ana buat penulisan. Baik. Dan benda ni disebut dalam beberapa kitab. Antaranya dalam kitab Majmu'. Yang mana Imam Nawawi dalam kitab Majmu' menyebut yang bagi lil ma'mum ay yusallima ba'da salamil imam. Sayudia bagi makmum dia salam selepas daripada salam imam. Qala al-Baghawi yustahabbu alla yabtadi as-salam hatta yafrugha al-imamu min at-taslimatain. Kata Imam Baghawi disunatkan makmum tidak memulakan salam sehingga selesai imam daripada dua salam. Wa qala al-Mutawalli, namun Imam Mutawalli kata yustahabbu ay yusallima ba'da faraghil imami min at-taslimati al-ula. Disunatkan makmum memulakan salam dia setelah daripada selesai imam daripada salam yang pertama. Cuma kata Imam Nawawi wattafaqu, mereka itu bersepakat. Pasal ni khilaf di antara sunat kan. Imam Nawawi kata wattafaqu, mereka itu sepakat annahu yajuzu ay yusallima ba'da faraghil imami min al-ula wa innamal khilaf fil afdal. Ulama sepakat mengatakan harus makmum memberi salam setelah daripada selesai imam daripada salam yang pertama. Cuma berlaku perselisihan saat itu pada manakah yang lebih afdal. Menyalahkan hak tu mengarut. Okey, menyalahkan hak tu mengarut. Hak tu tak betul. Okey, boleh faham. Okey, satu. Dan banyak lagi kitab-kitab yang mazhab Imam Syafi'i sebut. Segakan dalam kitab Fathul Mu'in, Syarah Qurratul Ain, menyebut ayu sallimal ma'mum ba'da taslimatayil imam. Makmum kena bagi salam selepas daripada dua salam imam. Dalam kitab Al-Ghurarul Bahiyah fi Syahril Bahjah, yusallul ma'mum ayu sallima ba'da taslimatayil imam. Disunatkan bagi makmum memberi salam selepas daripada dua salam imam. Sama juga dalam kitab Mughnil Muhtaj, dalam kitab Ghayatul Bayan Syarah Matan Zubab Imam Ibn Ruslan, bahawasanya disunatkan kepada makmum memberi salam selepas daripada dua salam imam. Sama juga dalam kitab Tahqiq karangan Imam Nawawi, selepas daripada dua salam imam disunatkan makmum bagi salam. Dan pandangan ni bukan hanya pandangan mazhab Imam Syafi'i, juga pandangan mazhab yang lain. Dalam kitab Kasyaful Qina' an Matnil Iqna' dalam mazhab Hanbali menyebut wal aula, ni dalam mazhab lain pula ni, wal aula ay yusallimal ma'mum aqiba faraghil imami min at-taslimatain. Yang paling utamanya, paling comelnya adalah makmum memberi salam setelah daripada selesai imam daripada dua salam. Ni penting yang kita kena faham, sebab ramai orang terpengaruh dengan penyampaian daripada video yang disebarkan yang mengatakan bahawasanya salah orang dia bagi salam, makmum bagi salam setelah daripada dua salam imam, dan bukan sekali, beberapa kali disebutkan benda yang sama. Dia kata salah rahimahullah wa ghafarallahu lahu wa ja'alahu wa askanahu fasih jannatih. Orang yang kata begitu pun sudah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meletakkan beliau pada tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita nak menjelaskan kesilapan tersebut. Kesilapan tetap kesilapan. Okey, kesilapan tak kesilapan. Kita nak bincang berkenaan dengan kesilapan itu. Kita tidak bincang berkenaan dengan individu tertentu. Baik. Jadi itu kesilapan. Hak tu adalah salah. Hak tu adalah mengarut. Itu tak betul. Baik. Jadi ulama tak ada kata salah bagi salam selepas daripada dua
salam imam. Orang belajar je lah. Hak yang nak susahnya orang, hak yang tak belajar, hak tu susah. Baik. Seterusnya katanya, bab syurutis salah, bab pada membincangkan berkenaan dengan syarat-syarat sembahyang. Bab pada menyatakan syarat-syarat sembahyang. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat sembahyang ia terbahagi kepada dua. Yang pertamanya syarat wajib, yang keduanya syarat sah. Syarat wajib ia memberi maksud bahawasanya apabila orang ni cukup syarat-syarat ni maka wajib dia sembahyang. Tak cukup syarat ni tak wajib dia sembahyang. Syarat wajib yang pertamanya Islam. Orang kafir tak wajib sembahyang. Yang keduanya berakal. Orang gila tidak wajib sembahyang. Okey, boleh faham? Yang ketiganya adalah adalah balik. Kanak-kanak yang belum balik tidak wajib sembahyang. Yang keempatnya suci daripada haid dan nifas. Perempuan yang haid, perempuan yang nifas tidak wajib sembahyang. Okey, itu dipanggil syarat wajib. Yang kita nak bincang ni adalah benda syarat sah. Syarat sah sembahyang katanya syurutus salah, syarat sah sembahyang. Maksud syarat sah dia, cukup syarat ni sah sembahyang. Tak cukup syarat ni tidak sah sembahyang. Okey, boleh faham? Cukup syarat ni sah sembahyang, tapi kalau tidak cukup syarat ni tidak sah. Ada lagi? Baik. Syarat sembahyang, maksudnya syarat-syarat sah sembahyang khamsatun, ada 5. Sebenarnya ada lagi selain daripada 5 yang tidak disebut oleh Imam Nawawi. Yang pertamanya Islam. Orang kafir sah tak sembahyang dia? Tidak sah, tapi Imam Nawawi tak sebut di sini. Yang keduanya adalah tamyiz. Kanak-kanak yang belum memayit sah tak sembahyang dia? Sah. Kanak-kanak yang belum memayit, Hasan mayang sah. Sah pula. Mu'ad mayang tak sah. Orang mayang ada kelahi, bahang ada kelahi. Dia tak mayit lagi. Okey, berapa? 2. Kena mengetahui kaifiat sembahyang. Kena tahu cara sembahyang. Tak tahu cara sembahyang, tak sah. Itu antara syarat sah sembahyang. Okey, boleh faham? Nampak? Mengetahui dia cara sembahyang. Lepas tu kena mengetahui kefarduan sembahyang. Tidak gitu? Kalau tidak tahu kefarduan sembahyang, sah tak? Tidak sah. Dia tahu sembahyang tu diwajibkan. Dan kenapa Imam Nawawi tidak sebut 4 syarat ni? Kerana 4 syarat ni dia bukan khusus dengan ibadat sembahyang. Bukan setiap ibadat mesti kena 4 syarat. Tu boleh faham. Hak yang dia nak cerita ni adalah ibadat yang khusus, syarat yang khusus dengan sembahyang. Manakala hak yang kita sebut saat itu dia tidak khusus dengan sembahyang. Okey, syurutus salati khamsah. Syarat-syarat sembahyang ada 5. Yang pertamanya adalah ma'rifatul waqt. Mengetahui waktu. Maksud mengetahui waktu ni adalah ma'rifatu dukhulil waqt. Kalau tahu waktu, zuhur waktu dia sekian, asar waktu dia sekian. Itu tak jadi lagi. Dia kena tahu masuk waktu. Itu maksud ma'rifatul waqt ay ma'rifatu dukhulil waqti. Maksudnya mengetahui masuk waktu. Tahu di sini dia merangkumi 2. Yang pertama tahu secara yakin ataupun tahu dengan zan. Dengan mana? Dengan zan. Dengan kuat sangkaan. Tahu dengan yakin adalah kita tengok matahari. Tengok matahari, gelicir dah, yakin dah gelicir tengok. Tengok matahari, ni garisan di atas kepala kita, nampak matahari jatuh pergi ke sebelah jatuh dah. Gelicir dah matahari. Okey, itu yakin. Masuk waktu. Untuk kita. Zan sebagai contoh dengar gabang. Kuat sangkaan masuk waktu. Adakah yakin masuk waktu apabila kita dengar gabang? Yakin tak? Tak. Sebab dia mungkin tak gabang tersalah. Gabang boleh dipercayai. Dan mungkin tak dia tersalah? Mungkin. Kita tak gitu. Mungkin dia tersalah. Demang. Silap tengok jam apa. Dah budak-budak dah pecek mu api jam, nyok-nyok dah pecek api jam. Dah sedar jam aku. Tidak gitu. Ada tak kemungkinan? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan salah dan realitinya kerap kali berlaku kesilapan. Kerap kali. Tak bila kata, minta maaf silap bang. Hak paling teruk sikit. Dah silap nak buat dia silap. Nak buat dia siapa nak silap? Adakah sengaja terbilang nak silap? Tak sengaja. Jangan duduk kecang pula.
Kadang-kadang kita ni kecang benda hak yang berlaku tanpa disengaja. Bukan kita. Ramai masyarakat Allahu Rabbi banyak buat dosa dalam Facebook dan seumpama. Baik. Pas bang tu orang makan siap, Allah minta maaf weh, tak masuk lagi waktu buka puasa. Pernah tak berlaku? Pernah berlaku. Cuma hak yang riuh baru ni sebab viral lah. Hak yang tak viral banyak lagi. Suka pula. Hak tak viral ada kat berlaku sebelum ni. Baik. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena tahu masuk waktu. Sama ada tahu masuk waktu melalui benda yakin tengok matahari ataupun dengan dhan. Dhan antaranya tengok jam, tengok takwim, dhan berlaku. Okey, boleh faham. Tengok takwim adalah dhan sebab dia hanyalah satu jangkaan. Memang jangkaan tu tepat. Satu jangkaan dia yang akan datang. Sebut kata jangkaan. Okey, boleh faham. Jangkaan. Tapi memang tepatlah. Cuma adakah yakin? Tak. Okey, sebab kita melibatkan tengok jam apa sekali kan. Dah boleh tak sembahyang? Boleh lah. Jangan kata tak boleh pula. Tak boleh pula. Tak boleh berapa kali tengok matahari. Boleh lah. Tak bolehnya. Maksudnya masuk waktu sama ada secara yakin ataupun secara dhan. Okey, kuat sangkaan. Kalau dia tak tahu masuk waktu ke tak. Dia tak tahu masuk waktu ke tak. Tiba-tiba dia pakar terus membayar. Tanpa mengetahui masuk ataupun tidak waktu. Terus masuk, dia membayar. Sah tak sembahyang ni? Tidak sah. Tidak sah sembahyang dia. Walaupun ternyata masuk dah waktu. Lepas membayang, pandai aku. Hebat aku. Masuk dah waktu. Aku agak-agak sudah masuk kata. Bayang dulu. Allah, nanti papa bayang tengok waktu. Bayang dulu. Papa bayang pun suka tengok. Hebat. Ke wali aku. Sebab ngaji Quran 4 muka surat tadi. Rasa wali lalu dah. 4 muka surat baru. Okey. Betul dah. Sah tak sembahyang ni? Tidak sah. Kerana kena ingat. Al-ibratu fil ibadati bima fi nafsil amri wa bima fi dhannil mukallaf. Ibrah, perkiraan dalam bab ibadah adalah dengan nafsil amri, dengan hakikat sesuatu, wa bima fi dhannil mukallaf, dan dengan apa yang ada pada sangkaan mukallaf. Ketika dia tidak ada yakin masuk waktu dan tidak ada sangkaan kuat masuk waktu, tiba-tiba dia pergi sembahyang, maka perbuatan dia salah pada sangkaan, maka tidak sah ibadat sembahyang tersebut. Okey, jelas kan? Satu. Yang keduanya adalah walistiqbal, ay wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Menghadap kiblat kita bincang dah sebelum ni. Kita bincang dah kan? Wasatrul aurah, satru. Jangan baca sitru, baca dengan satru. Sebab dia beza. Kalau satrun makna menutup. Kalau sitrun makna penutup. Sitrun makna penutup, kalau satrun makna menutup. Dia syarat sah sembahyang adalah menutup, bukan penutup. Kita boleh faham? Sebab dia kena perbuatan. Menutup aurat. Menutup aurat ni, dah nak tutup dengan benda, ikutlah. Nak tutup dengan benda, ikutlah nak tutup benda pun. Yang penting tutup aurat. Dah tak ada baju bukan mesti tutup aurat dengan baju. Adakah mesti tutup aurat dengan baju? Dah apa pakai pendek aja. Baju ada basuh. Dah kain limut tak ada atas rumah? Ada. Ada pakai kain limut. Kain limut ada tiko. Dia pakai tiko. Tiko tak ada guning. Ada pakai guning. Guning tak ada. Lepas tu ada benda. Ada plastik hitam. Apa pakai plastik hitam? Kita boleh faham? Adakah mesti tutup aurat dengan baju je? Tak. Sebab dia, kita sebut gitu. Sebab ada orang puang tak membayang sebab dia. Tak ada kain mayang. Dah berapa awak tak membayang? Dia pergi jalan ramai-ramai pun dia. Sampai masa membayang, tak membayang. Ingat uzur, penyukan uzur, moci umur 78 dah ada uzur. Mana? Nak bagi mana darah 78, 68. Faham? Dah membayang. Tak ingat bawa kain mayang. Oh gitu. Rupanya syarat sah sembahyang adalah mesti kena
kain semayang. Mungkin dia dia baca wasitrul aurah kan dia. Ada orang tu tak kena tu. Orang tu salah sebenarnya. Dia bukan dia kain mayang, syarat sah sembahyang bukan yang menjadi syarat sah sembahyang adalah menutup aurat. Okey, menutup aurat. Baik. Dia jadi maksud menutup aurat muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah menutup aurat daripada pandangan mata. Menutup aurat daripada pandangan mata dengan sesuatu benda. Okey, boleh faham? Menutup aurat dengan pandangan mata dengan sesuatu benda. Nanti kita akan cerita pula lepas daripada ini. Okey, katanya wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi wa kadzal amatu fil asah. Aurat lelaki dalam sembahyang. Sebab dia ni aurat dalam sembahyang, satu. Dia selagi adalah aurat pada pandangan mata. Dua. Okey, kita ada aurat dalam sembahyang. Kita ada benda aurat dalam sembahyang. Di aurat dalam sembahyang ada orang ke tak ada orang tetap mu kena tutup. Faham tak ni? Tetap mu kena tutup. Tak apa, tak ada orang Kita duduk seorang dalam hutang cari kayu dia je. Kayu dia orang cari dalam hutang. Kayu depu. Kayu depu orang panggil, gaharu orang panggil. Seorang je masuk. Dia ada orang berani seorang je masuk dalam hutang. Mana ada kawan seorang je cari kayu gaharu depu dalam hutang. Kayu dia nibu. Ya Allah, lu nibu sini ada orang masuk dalam hutang. Bau. Gaharu dia masuk dalam terbang. 2-3 hari masuk. Biasa masuk dalam mana je? Seminggu. Dia tahu ayah diri dia masuk dalam hutang. Jadi biasa. Baik. Cari dalam hutang. Tak ada orang seorang je. Tak ada orang seorang je. Pakai pendek dah. Sebab ada orang. Dah boleh. Sebab dia aurat dalam sembahyang, dia sama ada orang ataupun tidak, tetap kena tutup. Okey, boleh faham? Lepas daripada sembahyang, dia nak pakai spender saja. Dia nak pakai spender saja. Lepas daripada sembahyang. Boleh ke tak? Boleh kalau tak ada orang. Tujuan dia nak pakai spender saja. Dia nak mandi kolam. Ya, pakai pendek saja, mandi bukan mandi kolam, mandi sungai. Mau terjun pakai pendek saja. Boleh tak? Sebab tak ada orang, boleh tak? Boleh. Ke tengok? Ke tina ke tengok? Ada masalah. Faham? Dia gini, aurat pada pandangan mata manusia, satu. Lepas tu aurat dalam sembahyang, satu. Okey, ni nak cerita aurat dalam sembahyang. Aurat lelaki adalah barang yang di antara pusat dan lutut. Maksudnya barang, yakni anggota ma baina surrati war rukbah, maksudnya anggota yang di antara pusat dan lutut. Maksudnya mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawasanya pusat sendiri dan lutut sendiri dia tidak termasuk di dalam aurat. Pusat bukan aurat, lutut bukan aurat. Aurat ni adalah barang, yakni anggota yang antara pusat dan lutut. Lutut dan pusat sendiri bukan aurat. Namun, ada namun namun wajib ditutup sebahagian daripada lutut. Bukan semua sekali. Sebahagian daripada lutut. Dan wajib ditutup sebahagian daripada pusat untuk untuk menyempurnakan penutupan yang wajib. Kerana tidak sempurna menutup barang yang di antara pusat dan lutut, melainkan kena tutup sebahagian daripada pusat dan sebahagian daripada lutut. Jadi kalau orang tu dipakai seluar, betul-betul dekat tengah lutut. Bawah lutut nampak tengah lutut. Betul-betul dekat tengah lutut. Dekat tengah lutut. Kat bawah romok. Orang panggil bawah romok ke panggil dia? Panggil bawah romok. Biasa dengar tak bawah romok? Biasa dengar. Orang bandar lelaki. Pohon lutut tengah-tengah pohon lutut. Baik. Tak ada masalah. Okey, boleh faham. Sebab dia bukan diwajib tutup seluruh lutut. Tutup lutut ni adalah untuk menyempurnakan penutupan aurat. Jadi kalau dia tutup sebahagian daripada lutut, sempurna dah penutupan barang yang di antara pusat dan lutut, maka sudah
memadai. Okey, boleh. Sebab kita kena ingat, tutup lutut bukan kerana tutup aurat. Tetapi kewajipan tutup lutut adalah kerana nak menyempurnakan penutupan aurat. Okey, boleh faham. Itu wa auratul rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Wa kadzal amatu fil asah. Dan seperti ini, maksudnya seperti lelaki, al amatu perempuan fil asah mengikut kaul yang asah. Jadi mengikut kaul asah, al amatu maksudnya hamba perempuan. Al amatu anda tahu mana dia ni? Perempuan saja. Silap. Hamba perempuan. Kada seperti ini aikar rajuli. Al amatu. Hamba perempuan pada sudut mana? Pada sudut aurat. Ma baina surrati war ma baina surrati war rukbah. Mengikut kaul asah. Maksudnya mengikut kaul asah, aurat hamba perempuan dalam sembahyang sama seperti aurat lelaki. Jadi hak yang wajib, hamba perempuan tutup di antara pusat dengan lutut saja. Atas ni dah tutup benda hamba orang puang tu. Tapi dia hamba lah. Lepas tu dia bawah lutut dia tutup benda. Sah tak sembahyang dia? Sah. Tapi dengan syarat dia tak sembahyang depan orang. Faham? Kalau sembahyang depan orang pun, sembahyang tetap sah. Cuma haram kerana dia mendedahkan aurat mata. Nisbah pandangan mata. Okey, boleh faham. Boleh faham lah? Baik. Ini mengikut kaul asah. Tapi sekarang ni ada tak hamba perempuan? Tak ada. Ni semuanya orang merdeka belaka. Dah orang merdeka lagu mana? Wal hurrati ataf pada ar-rajuli. Wa auratul hurrati, aurat perempuan yang merdeka. Perempuan yang merdeka sekarang ni orang merdeka belaka ni. Merdeka ni bukan merdeka ni kita sambut hari merdeka lagi, bukan. Merdeka ni maksudnya dia bukan hamba, lawan dia hamba. Orang merdeka lawan dia hamba. Orang bukan hamba merdeka lah. Aurat perempuan merdeka adalah ma siwal wajhi wal kaffain. Barang yakni anggota yang selain daripada muka dan dua kaf. Dua tangan hingga pergelangan. Muka, selain daripada muka dan selain daripada dua tangan hingga pergelangan. Jadi wajib orang puan kena tutup. Yang tak wajib dia tutup muka dan dengan dua tangan. Ni tak wajib dia tutup. Sebab ni bukan aurat. Cuma masalah muka kita kena faham muka. Muka dulu kita bincang dah dalam ketika kita bincang berkenaan dengan wudu. Start daripada tempat tumbuh rambut yang ghalib hingga dagu, daripada linga kiri, anak linga kiri hingga anak linga kanan. Faham? Jadi hak tu je hak yang boleh dibuka. Jadi bermakna bawah ni wajib kena tutup. Orang puan wajib kena tutup bawah ni. Sebab ada orang puan kalau dia pakai tudung gini kan, wajib dia tutup. Terbuka yang sedikit. Di bawah dagu ni, mengikut mazhab Imam Syafi'i, ia membatalkan sembahyang perempuan tersebut. Dia boleh faham? Batal sembahyang perempuan. Batal sembahyang perempuan kalau tidak tutup bawah dagu. Mengikut mazhab Imam Syafi'i. Kita tak cover mazhab lain. Kita cover mengikut mazhab Imam Syafi'i. Namun bagi orang awam yang start daripada dulu duk sembahyang gitu, leni baru tahu, maka tidak menjadi masalah. Kita ataupun kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, wajib dia kena qada balik sembahyang. Tapi orang awam mungkin susah nak qada balik benda hak yang pada. Maka tidak menjadi masalah. Kita khabar kepada dia tak payah khabar. Kita sebenarnya kita hak yang khabar hukum. Dia tak tahu kali benda kan. Dia berdasar benda bersandarkan kepada kita. Maksudnya kita bertaklid kepada pandangan sebahagian daripada ulama mazhab yang mengatakan, mazhab yang lain, mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali, yang mengatakan keterbukaan yang sedikit ia tidak membatalkan sembahyang. Keterbukaan aurat yang sedikit ia tidak membatalkan sembahyang. Jadi tidak wajib dia qada semua. Tapi atas pandangan mazhab Imam Syafi'i, wajib dia kena qada lagi. Itu atas pandangan mazhab Imam Syafi'i. Jadi lepas daripada ni, orang puang tu kena berhati-hati. Jadi kena tutup molek. Sebab bawah ni dia termasuk dalam muka. Bawah ni. Sebab itulah masa kita ambil wuduk, wajib tak kita basuh bawah ni? Wajib tak? Wajib basuh. Bawah ni wajib basuh. Mana wajib basuh bawah ni? Allah.
Katanya wa syartuhu dan syaratnya. Okey, kita malam ni kita tak boleh panjang sebab kita ada program pula lepas daripada ni. Anjuran pihak penganjur lah. Anjuran pihak penganjur. Cuma kita lebihkan dalam ada 6 minit lagi. Kalau ada soalan boleh kita jawab sekejap. Sebab sambungan dalam buku 10.30 tadi tu. Assalamualaikum. Makmum masbuk wajib sambung solat setelah imam salam pertama ke atau kedua? Baik. Dia sebenarnya sama je dengan masalah tadi. Maksudnya boleh makmum masbuk bangun setelah daripada salam pertama imam, dan boleh makmum masbuk bangun setelah daripada salam kedua imam. Boleh. Wallahu a'lam. Salam Ustaz. Sama ke aurat dagu dalam dan luar salat? Jadi kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i sama. Maksudnya luar salat pun wajib orang puan kena tutup bawah ni. Cuma atas pandangan sebahagian daripada ulama, keterbukaan yang sedikit dimaafkan. Ada juga pandangan ulama begitu. Tapi sebaik-baiknya adalah tutup lah. Dan alhamdulillah kita tengok muslimat kita, khususnya kalau muslimat pahagak, memang alhamdulillah memang tutup bawah ni. Ada kalau tudung dia tu ada tutup bawah ni. Kalau pakai yang belik pun, belik juga bawah ni. Biasa gitulah. Biasa, alhamdulillah lah. Allahu a'lam. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian talaqi kita pada malam ini. Jadi sebelum saya akhiri talaqi kita pada malam ini, saya nak minta Ustaz untuk membaca doa dan juga untuk doa untuk saudara-saudara kita yang diuji dengan ujian air hari ini. Hari ini start ada air pula dah di kawasan Kuala Nerus, khususnya di Dom Dua Gading. Semoga dipermudahkan segala urusan, diberi kekuatan kepada petugas dan yang terlibat, insya-Allah. Jadi silakan Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma yassir lana umurana ma'a ar-rahati bi qulubina wa abdanina was-salamata wal 'afiyata fi dinina wa dunyana. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم أعط كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian kelas kita pada malam ini. Jadi insya-Allah kita akan teruskan dengan vaksinasi imam, iaitu baca surah-surah pilihan. Dan sebelum tu ada beberapa pengumuman seperti mana permulaan kelas tadi. Sesiapa yang nak bagi sumbangan ataupun nak sponsor, nak tajuk kelas kita ataupun program-program keagamaan khususnya di Dom Dua Gading, bolehlah berhubung dengan saudara Luqman tu, nombor WhatsApp ada bawah tu, ataupun boleh terus masuk ke nombor akaun yang berada di bawah tu. InsyaAllah lepas ni kita akan baca surah-surah pilihan, dan pagi esok insyaAllah pada jam 9 pagi kita ada forum kemerdekaan bersama dengan Ustaz Wan Zuki, Timbalan Pengaruh Doa,
Ustaz Ali Mahari, pengurusi Darul Barakah, dan juga Ustaz Syauqi Bukhari Harun. Dan pada jam 10.40 pagi, insyaAllah kita ada bicara duha bersama dengan Yang Berhormat Ustaz Ridwan Hashim, Timbalan Pengurusi Pembangunan Insan Dakwah dan Penerangan yang juga ada Mula Gading, dan seterusnya merasmikan majlis penutup pada esok hari bersempena dengan Majlis Rakyat dan Mula Gading. Jadi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, dan insyaAllah kita akan sambung dengan vaksinasi imam, insyaAllah. Jadi kelas kita pada malam esok ada seperti biasa, insyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah.